Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma allimna at-ta'wil wa faqihna fid din wahdina ila sawa'is sabil. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu semula kepada pelajar-pelajar Masjid Al-Darul Ma'mur. Salamlah daripada saya dan daripada pengurusi, daripada ustaz-ustaz, daripada Darul Ma'mur, dan kami semuanya menyeru supaya tuan-tuan dan puan-puan menyokong dan memberi bantuan kepada Masjid Darul Ma'mur. Jadi pada hari ini saya akan meneruskan pelajaran Tauhid dengan kitab Aqidatun Najin. InsyaAllah saya akan mulakan daripada muka surat 112, yang mana kita telah mengatakan yang sifat-sifat yang wajib kepada Allah 20, lawannya 20. Jadi lawan-lawannya ini maknanya yang tidak wajib. Kerana dalam hukum yang mesti kita tahu ialah wajib yang mesti, mustahil yang tetap tiada, dan yang harus yang boleh ada dan boleh tiada. Jadi itulah hukum-hukum akal yang harus kita simpan ataupun kita benar-benar mengiktikadkan dalam hati kita. Jadi perkara-perkara yang mustahil tadi maknanya Allah Ta'ala wujud, mustahil tidak wujud. Allah Ta'ala tiada pendahuluan, mustahil Allah Ta'ala ada pendahuluan. Allah Ta'ala tiada kesudahan, mustahil Allah Ta'ala ada kesudahan. Allah Ta'ala tidak menyamai dengan yang lain-lain, mustahil Allah Ta'ala menyamai dengan yang lain-lain. Jadi yang tidak menyamai kepada Allah Ta'ala maknanya benda-benda yang harus, maknanya benda-benda yang benda alam, iaitu tidak menyamai Allah Ta'ala dengan benda yang alam ataupun kepada dunia ataupun alam. Kerana alam itu makna baharu, mana Allah Ta'ala mustahil baharu. Jadi telah kita katakan yang tidak menyamai Allah Ta'ala iaitu sama ada pada zatnya, dan pada sifatnya dan pada perbuatannya. Jadi pada zat Allah Ta'ala maknanya ada yang tidak menyamai daripada benda yang bersatu atau berpisah. Bersatu maknanya diri zat tu tadi tidak ada benda yang sama dengan zat lain, dan yang terpisah maknanya tidak ada di sana selain daripada zat Allah sesuatu yang sama dengan Allah. Itu dipanggil kam muttasil dan kam munfasil. Begitu juga pada sifat. Ada sifat yang khusus pada Allah SWT tidak sama dengan yang dengan sifat alam, yang mana itu khusus pada sifat Allah SWT, seperti kudrat iradat yang khusus pada Allah Ta'ala tidak sama dengan kudrat iradat pada makhluk ataupun pada benda yang lain daripada Allah. Begitulah juga yang lain, sifat yang lain maknanya sifat yang munfasil daripada itu, tidak ada terlepas daripada menyamai Allah Ta'ala. Jadi kam munfasil, muttasil dan munfasil pada sifat. Begitu juga kam munfa'il pada kam munfasil pada perbuatan. Jadi tidak ada perbuatan Allah SWT berlainan dengan menyamai dengan benda yang baharu. Makna perbuatan Tuhan berlainan dengan benda yang baharu. Itulah yang kita katakan pada perkara yang lama yang lalu. Walaupun benda ni boleh jadi kita payah untuk memikirkan, tapi kalau kita selalu mendampingi kepada perkara-perkara ini, kita akan faham apa yang dimaksudkan oleh ahli tauhid tentang masalah kam muttasil, kam munfasil pada zat, pada sifat dan pada perbuatan af'al. Baiklah, saya mulakan daripada muka surat 112 di paragraf 1, 2, 3, paragraf 2 lah. Itu dan tiada mengapa muafakat pada nama jua dikatakan pada hamba itu ada baginya kudrat
dan iradat dan ilmu dan hayat dan lainnya daripada sifat yang sah dikatakan pada mereka itu seperti sama' dan basar dan kalam, tetapi bukan hakikatnya seperti sifat Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala melihat, manusia pun melihat. Samalah, itu nama saja sama. Tapi melihatnya Allah tidak dengan mata. Melihatnya manusia dengan mata. Itu beza. Jadi itu perbezaan. Begitu juga kalau dikatakan Allah Ta'ala mendengar, sama juga manusia ada mendengar. Kalau tak mendengar, pekak lah kan. Jadi mustahil manusia pekak. Mustahil Allah Ta'ala pekak. Tapi mendengarnya manusia dengan mendengarnya Allah maknanya berbeza. Tidak sama kerana manusia menggunakan telinga ataupun menggunakan otak. Tapi Allah Ta'ala tidak menggunakan alat macam itu. Itu perbezaannya. Begitu juga kalam, bercakap. Manusia pun bercakap. Tapi percakapan Allah dengan percakapan manusia berbeza. Tidak sama. Walaupun ada makna bercakap. Manusia bercakap, Tuhan bercakap. Sama percakapannya. Orang-orang bercakap sama. Tapi maknanya beza kerana Allah Ta'ala bercakap tidak gunakan lidah. Bercakap tidak ada suara. Tidak ada lafaz. Itulah percakapan Allah. Kalau kita nak fikir ini macam mana tak ada lafaz, macam mana nak dikatakan bercakap, itu Allah Ta'ala. Kerana itu adalah Allah Ta'ala. Mestilah berbeza. Begitulah juga yang lain. Kudrat, kuasa misalnya. Kuasa, manusia ada kuasa. Saya ada kuasa untuk bercakap misalnya. Saya ada kuasa untuk mengangkat pena ni. Kerana saya ada kuasa. Kalau saya seekor semut, maknanya saya tak mampu untuk angkat pen sebesar ini. Kerana saya seorang semut, tapi saya sebagai manusia mampu. Tapi kuasa Allah Ta'ala ni tidak ada bezanya, kecil ke besar ke apa, tidak ada beza. Tetap Allah Ta'ala berkuasa walaupun sebesar mana sekalipun, sebesar gunung ke, sebesar langit ke, sebesar apa, semua Allah Ta'ala berkuasa. Itu bezanya. Itu iradah, keinginan. Saya ada keinginan, Allah Ta'ala keinginan, sama ada perkataannya, tapi berbeza sifatnya. Kerana sifat Allah Ta'ala berkeinginan, makna iradah, maknanya berlainan dengan sifat manusia. Kerana sifat manusia kehendaknya tak boleh tercapai, tapi kehendak Allah Ta'ala tetap tercapai. Sama ada kehendak tadi membawa negatif atau membawa positif, semuanya akan tercapai. Begitulah seterusnya sifat ilmu. Kita ada ilmu, tapi kita ilmunya belajar dulu, baru kita tahu. Kadang-kadang kita lupa. Tapi Allah Ta'ala ilmunya tetap, tidak payah belajar, tidak payah mencari, tidak didahului oleh tidak mengetahui, makna jahal ataupun kebodohan. Tidak ada kebodohan bagi Allah Ta'ala. Tetap dia mengetahui. Yang dulu, yang sekarang dan yang akan datang sudah Allah Ta'ala ketahui. Manusia yang tahu yang lepas saja, itu pun kadang-kadang lupa. Atau yang sekarang pun kadang-kadang lupa. Tapi yang akan datang lagi tak tahu. Tapi itu beza manusia dengan apa? Dengan Allah Ta'ala. Sifat hayat, hidup. Manusia pun hidup. Kalau tak hidup, macam mana boleh manusia boleh berjalan? Macam mana manusia boleh berfikir? Kerana manusia hidup. Manusia boleh makan. Disebabkan manusia itu hidup. Jadi maknanya manusia tadi juga hidup, tapi Allah Ta'ala hidupnya berbeza dengan sifat manusia. Kerana hidupnya Allah Ta'ala tidak perlu kepada nyawa, tidak perlu kepada badan, tapi Allah Ta'ala hidup. Hidup sebagaimana sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah maknanya perkataannya sama, tetapi perkataannya walaupun sama, tetapi berbeza. Kerana Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Dan hanya saja yang tiada boleh dikatakan pada hamba lagi mustahil itu bahawa ada bagi hamba itu kudrat yang dapat mengeluarkan dengan dia sekalian mungkin daripada Adam kepada ada, dan ilmu yang meliputi dengan sekalian maklumat dan lainnya daripada segala sifat yang berketentuan dengan sifat ketuhanan. Jadi walaupun sama maknanya, tapi tak boleh hal dikatakan manusia tadi mempunyai kuasa misalnya.
kuasanya sama dengan kuasa Tuhan, tak boleh. Kuasa manusia tidak bolehlah dikatakan kuasanya tadi boleh mengeluarkan yang tiada kepada ada. Tidak ada dalam manusia. Manusia tidak ada kuasa demikian. Dia boleh membuat sesuatu yang ada kepada lain. Itu kepada lain tu bukan makna tiada, benda tu ada tapi diubah saja kepada lain. Itu kuasa manusia. Begitu ya ilmu. Ilmu tidak manusia bukanlah ilmu sebenar. Kerana ilmu manusia didahului oleh kejahilan. Dan pada asalnya manusia tidak tahu. Kemudian manusia belajar barulah tahu. Jadi manusia tidak boleh dikatakan ilmunya sama dengan ilmu Allah Ta'ala kerana ilmu manusia tidak meliputi segala-galanya. Jadi walaupun namalah sama, manusia ada kudrat, ada ilmu, ada hayat, ada sama, ada basar, ada kalam, sama dengan maknanya saja, tapi tidak sebenarnya. Artinya Allah Ta'ala punya sifat adalah sifat hakiki, sifat yang sebenar. Kalau ilmu maknanya Allah Ta'ala tidak pernah tidak tahu. Kalau kudrat tidak pernah Allah Ta'ala lemah. Kalau sekiranya iradat tidak pernah Allah Ta'ala terpaksa. Maksud segala-galanya semua dengan ikhtiar atau dengan pilihan. Kalau sekiranya dalam segi hidup tidak sama, kerana Tuhan tidak perlu kepada kematian dan tidak perlu kepada alat-alat untuk hidup, umpamanya ke udara ke oksigen ke atau apa saja yang berhubung dengan hidup. Allah Ta'ala tidak perlu itu semua. Begitulah maknanya bezanya, maknanya tidak sama. Kita tidak boleh katakan Allah sifat manusia ni menguasai sebagaimana kuasa Allah Ta'ala, ilmunya sebagai ilmu Allah Ta'ala, tak boleh. Kerana manusia ni adalah manusia yang lemah dan manusia itu adalah makhluk daripada Allah. Dan mustahil pula pada ada serta Allah Ta'ala pada wujud yang memberi bekas pada suatu perbuatan daripada segala perbuatan. Jadi mustahil pula ada serta Allah Ta'ala pada wujud yang memberi bekas. Ini mustahil bagi Allah Ta'ala ada sana kuasa lain yang boleh memberi bekas seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah mustahil. Dan inilah dinamakan kam munfasil pada af'al dan padanya, yakni pada katanya. Jadi perkara maknanya dalam perkara perbuatan, maknanya mustahil ada perbuatan yang lain menyamai perbuatan Allah Ta'ala. Itulah dimaksudkan dengan istilah kam munfasil, iaitu benda yang lebih dari satu tercerai. Artinya ada benda lain sama dengan Allah, sifat Allah Ta'ala. Dan mustahil pula ada serta Allah Ta'ala hingga akhirnya itu menolakkan atas Mu'tazilah pada kata mereka itu dengan bahawa hamba itu menjadikan perbuatan dirinya dan iradatnya dengan kudrat yang telah menjadi akan dia oleh Allah Ta'ala pada hamba itu. Jadi mustahillah mana manusia mempunyai kuasa atau iradat sebagaimana yang Allah Ta'ala punya. Dan ini juga Mu'tazilah mengatakan, berfikir begitu, iaitu manusia diberi kudrat dan diberi iradat, maka tidak ada kena-mengena dengan Allah. Jadi seolah-olah manusia dengan iradatnya dan dengan kudratnya boleh buat apa saja tanpa dicampuri ataupun tanpa dikuasai oleh kuasa Allah SWT. Ini mustahil. Tidak mungkin begitu. Kerana apa? Kerana apa saja yang ada pada manusia tadi bukan sebenarnya. Jadi manusia tidak ada kuasa sebenar dan tidak ada kehendak yang sebenar, kerana manusia dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sahihnya, tiada jadi kufur mereka itu dengan demikian.
itu kerana bahawasanya tiada menjadikan oleh mereka itu akan menjadi oleh hamba. Oleh hamba itu seperti menjadi oleh Allah Ta'ala sekira-kira menjadikan oleh mereka itu akan hamba itu berkehendak kepada asbab dan wasilah. Walaupun demikian, maknanya Mu'tazilah mengatakan manusia membuat perkara itu dengan sendirinya, kuasa dia sendiri, kemahuan ia sendiri, tapi mereka itu tidak dikatakan kufur kerana mereka mengatakan demikian, tapi mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma perkataan itu tidak disetujui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawasanya kudrat manusia dan kehendak manusia tidak sama dengan kehendak Allah. Jadi semuanya apa yang dibuat oleh manusia adalah dengan kuasa Allah Ta'ala, bukan kuasa manusia itu sendiri. Kehendak manusia bukanlah kehendak manusia saja, tapi kehendak Allah Ta'ala. Walaupun demikian, apa pendapat Mu'tazilah yang mengatakan manusia mempunyai kudrat dan iradat sendiri, itu tidaklah sampai kepada hukum kafir. Bersalahan Allah Ta'ala tiada berkendaki kepada wasitah, dan lagi pula menafikan memberi bekas bagi api pada menghanguskan seperti api Nabi Allah Ibrahim AS tatkala dibakar oleh Namrud, laknatullah ta'ala atasnya, dan tiada memberi bekas bagi sekalian pada mengenai pada mengerat seperti sikin atau pisau Nabi Allah Ismail alaihissalam tatkala menyembelih akan dia oleh bapanya Nabi, iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kerana hendak menyempurnakan korbannya yang kurang dengan ilham, akan dia di dalam mimpi, dan tiada memberi bekas bagi makanan pada mengenyangkan, dan jikalau tiada dapat akan misalnya sekalipun, kerana ia seperti segala sebab yang lain juga. Jadi kita tidak setuju dengan perbuatan Mu'tazilah. Apapun maknanya perbuatan manusia tidak memberi bekas. Dan begitu juga segala benda yang berlaku tadi tidak boleh menjadi bekas dengan sendirinya. Jadi api biasanya membakar, tetapi api tadi tidak boleh bakar Nabi Ibrahim. Maknanya api walaupun tabiatnya membakar, tapi bila sampai kepada Nabi Ibrahim, dia tidak memberi bekas. Ini menunjukkan bahawasanya perbuatan manusia tidak memberi bekas kepada benda yang dilakukannya. Kerana perbuatan manusia itu adalah satu perbuatan yang dicipta oleh Allah Ta'ala atau diberikan oleh Allah SWT. Sebab itulah juga biasanya pisau ialah memotong, tetapi pisau yang disembelihkan kepada Nabi Ismail alaihissalam oleh bapaknya Nabi Ibrahim tidak memberi bekas, kerana yang memberi bekas Allah Ta'ala. Jadi pisau tadi walaupun dia perantaraan untuk memotong, jadi perantaraan tapi tidak memberi bekas. Jadi begitulah juga kita makan biasanya kenyang, tetapi kenyang tu bukanlah disebabkan oleh makanan, tapi disebabkan oleh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan kita rasa kenyang. Jadi kerana walaupun kita makan banyak-banyak sekalipun, kalau Allah Ta'ala cakap tidak akan kenyang, tidak kenyang. Kerana itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenyangkan atau tidak mengenyangkan. Jadi perbuatan seperti api, seperti pisau, seperti makanan, semuanya ini tidak memberi bekas. Walaupun ia perbuatan daripada manusia. Mana manusia kalau nak membakar, mana tak mestinya terbakar, kerana bukan yang memberi bakar itu ialah manusia, dan bukan api itu yang memberi bekas. Dia kalau manusia memotong
katakan kita tak potong leher manusia, tapi kita potong apple misalnya. Jadi biasanya terpotong, tapi tak mestinya. Bukanlah makna pisau itu yang memberi bekas kerana terpotongnya apple, tetapi kerana pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga makanan. Itulah makna akidah yang sebetulnya. Mana apa saja yang kita lakukan, yang kita buat, semuanya itu bukan dikira hakiki memberi bekas. Katakan saya ketuk meja di bawah saya ni, makna bunyi ketukan tadi, tapi bukanlah itu ketukan tadi yang memberi bekas kepada meja tadi daripada saya, tapi sebenarnya itu adalah dengan izin Allah SWT juga. Maka barang siapa mengiktikadkan bahawasanya sesuatu daripada segala sebab yang beradat itu memberi bekas dengan tabiatnya, artinya dengan zatnya, maka tiada khilaf ulama pada kufurnya, yakni muafakat segala ulama pada kufurnya. Jadi siapa yang mengata misalnya mesti api tadi memberi bekas, maka itu semuanya akan menjadi kufur kalau kita iktikad macam itu. Dan jika iktikadkan ia akan baharu segala sebab yang beradat dan tiada memberi bekas dengan zatnya, dan hanya saja memberi bekas ia dengan kuat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala padanya, maka qaul yang muktamad tiada jadi kafir, tetapi i'tikad yang demikian itu bid'ah lagi haram. Jadi begitulah juga kalau sekiranya kita buat sesuatu dan kita percaya dan i'tikad bahawasanya ia bukanlah memberi bekas daripada perbuatan itu, tapi daripada perbuatan Allah Ta'ala, maknanya sebenarnya Allah Ta'ala yang buat, tapi i'tikad macam itu bukanlah maknanya tidaklah menjadi kufur lagi, tetapi cuma dikatakan sebagai satu i'tikad yang bid'ah, maknanya satu i'tikad yang luar biasa yang tidak dipelopori oleh Islam itu sendiri, tetapi maknanya bukanlah maknanya seorang itu menjadi kufur dengan i'tikad yang demikian. Ini perkara sulit sikit, tapi maknanya walau macam mana pun kita serahkan kekufuran dan keislaman itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukuplah pada minggu ini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Mudah-mudahan kita panjang umur. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.